Salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita panas, berita tergempar dan berita mengejutkan seluruh Malaysia. Berita politik, ekonomi dan perkembangan Malaysia segalanya ada di dalam channel ini untuk semua keluarga Malaysia yang dicintai dan dikasihi. Mari kita menonton video ini. Sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, komen, share dan subscribe serta aktifkan lonceng notification supaya anda tidak ketinggalan dengan info-info terkini daripada channel ini. Berita kita akan bermula dalam kiraan 1, 2, 3. Berita bermula sekarang. Telah beberapa kali saya terbaca bahawa saya ini akan terhege-hege bertemu musuh apabila membuat percaturan politik. Contoh yang kerap diguna ialah bagaimana saya sanggup pergi berjumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai ke mahkamah sebelum pilihan raya 2018 untuk mendapat sokongan darinya. Ini benar. Bagi saya, perasaan peribadi, bersikap sombong, ego, kepentingan diri tidak ada tempat dengan sesuatu perjuangan, terutamanya apabila terkait agama, bangsa dan tanah air. Semasa saya pergi bertemu dengan Datuk Seri Anwar di mahkamah, perkara utama yang ada di dalam fikiran saya ialah bagaimana cara untuk menyekat Datuk Seri Najib dan kerajaan UMNO BN pimpinannya dari terus berkuasa. Ketika itu, seluruh dunia melapor puluhan bilion wang rakyat dirompak oleh Najib, dan jika Najib dan kerajaan itu tidak dijatuhkan, pengkhianatan mereka akan tersembunyi selain mereka dapat terus menyamun. Sifir politik ketika itu juga amat jelas. Jika pihak pembangkang tidak bersatu dan bertanding di atas pentas yang sama, Najib dan konco-konconya akan terus berkuasa. Maka pilihan yang perlu saya buat juga amat mudah untuk mengalahkan kejahatan yang sangat merosakkan negara. Saya perlu bekerjasama dengan bekas musuh-musuh saya yang juga bersetuju perlu menyekat kejahatan tersebut. Kerana itu, saya bersedia bertemu dengan Datuk Seri Anwar kerana saya percaya dia juga berfikir semacam dengan saya. Jika saya yang perlu memulakan langkah, saya akan lakukan. Orang nak kata saya tak tahu malu atau jilat ludah semula tidak memberi kesan kepada saya. Yang penting, matlamat kita untuk menyekat kemarahan orang yang merosakkan negara tercapai. Kejatuhan Najib menunjuk kita telah lakukan sesuatu yang menjayakan kita. Terima kasih. Telah beberapa kali saya terbaca bahawa saya ini akan terhege-hege bertemu musuh apabila membuat percaturan politik. Contoh yang kerap diguna ialah bagaimana saya sanggup pergi berjumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai ke mahkamah sebelum pilihan raya 2018 untuk mendapat sokongan darinya. Ini benar. Bagi saya, perasaan peribadi, bersikap sombong, ego, kepentingan diri tidak ada tempat dengan sesuatu perjuangan, terutamanya apabila terkait agama, bangsa dan tanah air. Semasa saya pergi bertemu dengan Datuk Seri Anwar di mahkamah, perkara utama
yang ada di dalam fikiran saya ialah bagaimana cara untuk menyekat Datuk Seri Najib dan kerajaan UMNO BN pimpinannya dari terus berkuasa. Ketika itu, seluruh dunia melapor puluhan bilion wang rakyat dirompak oleh Najib, dan jika Najib dan kerajaan itu tidak dijatuhkan, pengkhianatan mereka akan tersembunyi selain mereka dapat terus menyamun. Sifir politik ketika itu juga amat jelas. Jika pihak pembangkang tidak bersatu dan bertanding di atas pentas yang sama, Najib dan konco-konconya akan terus berkuasa. Maka pilihan yang perlu saya buat juga amat mudah untuk mengalahkan kejahatan yang sangat merosakkan negara. Saya perlu bekerjasama dengan bekas musuh-musuh saya yang juga bersetuju perlu menyekat kejahatan tersebut. Kerana itu, saya bersedia bertemu dengan Datuk Seri Anwar kerana saya percaya dia juga berfikir semacam dengan saya. Jika saya yang perlu memulakan langkah, saya akan lakukan. Orang nak kata saya tak tahu malu atau jilat ludah semula tidak memberi kesan kepada saya. Yang penting, matlamat kita untuk menyekat kemarahan orang yang merosakkan negara tercapai. Kejatuhan Najib menunjuk kita telah lakukan sesuatu yang menjayakan kita. Terima kasih.